Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Dadah Tekawa 2025. Anda bersama saya Fahmi Fauzi dan ini berita AADK edisi ini. Antara tajuk utama edisi ini: lebih sejuta rakyat Malaysia terlibat penagihan dadah. Malaysia sertai mesyuarat ASOT ke-44. Klien Puspen Jelebu kekal sihat dan aktif. Nah, tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK menganggarkan seramai 1,97,408 rakyat Malaysia terlibat dengan aktiviti penagihan dadah di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, lebihnya membimbangkan apabila 328,640 daripada jumlah itu adalah golongan belia yang berumur antara 15 hingga 29 tahun. Daripada jumlah itu juga, 1,051,712 adalah penagih lelaki, manakala 45,696 lagi penagih wanita. Malah, Dapatan Kajian Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada tahun 2020 menunjukkan setiap 100 orang belia di negara ini, 6 daripadanya mengaku pernah mengambil dadah, manakala 4 lagi mengaku masih aktif mengambil dadah pada tempoh kajian dijalankan. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan selepas mempengerusi mesyuarat Jawatan Kuasa Kabinet Membantras Gejala Dadah JKMD Bilangan 1 bersama Kementerian Dalam Negeri KDN melalui AADK pada Isnin. Ahmad Zahid berkata susulan daripada isu berkenaan, KDN menerusi AADK perlu menyelaras dan mengkoordinasi program melibatkan beberapa kementerian, jabatan dan agensi berkaitan untuk membendung isu berkenaan. Dalam pada itu, beliau menambah, mesyuarat juga bersetuju bagi memastikan pemerkasaan undang-undang diperkukuhkan bagi mencegah penyalahgunaan dadah ini di semua peringkat. Mesyuarat Pegawai Kanan ASEAN mengenai dadah ASOT, anjuran Jawatan Kuasa Pusat Kawalan Penyalahgunaan Dadah CCDAC Myanmar yang diadakan secara telesidang selama 3 hari bermula 5 Julai lalu. Sebanyak 10 negara ASEAN termasuk Malaysia yang diketuai oleh Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Tuan Sutenno Ahmad Belon yang juga pengerusi mesyuarat ASOT ke-44. Penyertaan Malaysia dalam mesyuarat pada kali ini amat signifikan susulan kelangsungan mesyuarat pada tahun lalu diadakan di Kuala Lumpur bagi meningkatkan kerjasama dalam kalangan negara anggota ASEAN, terutama berkaitan situasi semasa permasalahan dadah serantau. Pelbagai laporan dibentangkan setiap negara ASEAN, antaranya melibatkan pencegahan dadah, rawatan dan pemulihan dadah, modus operandi baharu, statistik kes tangkapan, statistik rampasan dadah dan kes rentas sempadan. Delegasi Malaysia turut diwakili oleh Wakil Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Kimia Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI. Terdahulu, Tuan Sutekno turut menyerahkan tugas pengerusi ASOT kepada Ketua Delegasi Myanmar selaku pengerusi mesyuarat ke-44. Sukan dan rekreasi adalah menjadi salah satu terapi kepulihan yang ada dalam model iPulih AADK dan dilaksanakan kepada klien yang sedang mengikuti program rawatan dan pemulihan dalam institusi RPDI. Bagi memastikan klien kekal sihat dan aktif, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Jelebu mengadakan program hiking mesra klien di sekitar fasiliti Puspen pada Jumaat. Tujuan program dilaksanakan adalah untuk mengamalkan gaya hidup sihat dari segi fizikal dan mental, memberi keyakinan kepada klien untuk berinteraksi secara positif dan mewujudkan kerjasama serta sifat tolong-menolong. Program itu turut disertai oleh pegawai dan kaki tangan daripada AADK Negeri Sembilan dan Ibu Pejabat sempena program Sihat, Cergas dan Lansing SCL. Terdahulu, taklimat berkaitan perancangan fasiliti rekreasi Puspen Jelebu telah disampaikan oleh pengarahnya Azmi Abdullah.
Beliau berkata, Puspen kini ke arah menyediakan laluan trekking untuk aktiviti-aktiviti mendaki bukit secara santai dan boleh digunakan secara percuma kepada warga AADK. Hadir sama pada program ini ialah Ketua Penolong Pengarah Institusi Bahagian Rawatan, Perubatan dan Pemulihan AADK, Rujhan Ramli, dan Pengarah AADK Negeri Sembilan, Dr. Hadijah Baba. Baik, berita AADK berhenti rehat seketika. Seketika nanti, AADK selami makna sebalik Hari Raya Aidiladha. AADK Segamat sebar mesej pencegahan bermula di rumah. Bos, ni dokumen ni. Tak suruh. Asal nampak macam serabut Mana tak serabut ni, kerja melambak ni, tak siap lagi, pening kepala lah. Ambil ya, bos. Abang dah balik? Dah kerti ke rumah lah. Alih maskal lu. Cik Syam! Kamu dipecat! Ibu, tandas tak boleh buka lah. Ha? Sekejap. Ya Allah. Dadah penghancur kebahagiaan. Jauhi dadah. Bersyukur dengan nikmat dan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Antaranya ialah nikmat Islam dan iman yang dikurniakan. Itu antara pengisian dalam ceramah daripada Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Sahibu Samahah Tuan Haji Jamali Muhammad Adnan yang disampaikan dalam program penghayatan nilai-nilai murni sempena Aidiladha yang berlangsung di Ibu Pejabat AADK pada Jumaat lalu. Dalam ceramah tersebut, Sahibu Samahah Tuan Haji Jamali Muhammad Adnan berpesan agar berkorbanlah dengan ikhlas dengan benda yang paling disayangi dan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala nescaya diperkenankan. Sesi ceramah tersebut diakhiri dengan sesi soal jawab. Turut hadir dalam majlis ilmu ini ialah Ketua Penolong Pengarah Institusi AADK, Rujhan Ramli, dan Ketua Penolong Pengarah Agama dan Pembangunan Insan AADK, Ustazah Nur Aimi Muhammad Tahi. Agensi Antidadah Kebangsaan Daerah Segamat giat menyantuni masyarakat sekitar Mukim Pagoh Sabtu lalu bagi meningkatkan tahap kesediaan masyarakat melalui penyampaian maklumat berkenaan bahaya dadah sekaligus memperkenalkan Johor Iltizam Hapus Ancaman Dadah Jihad. Program yang dilaksanakan itu selaras dengan salah satu daripada 10 hala tuju AADK 2023 yang menyasarkan liputan program pencegahan yang meluas berasaskan model I Cegah. AADK menerusi pendekatan pencegahan bermula di rumah. Objektif program ini antaranya ialah mempromosikan Johor Iltizam Hapus Ancaman Dadah Jihad bagi memperluaskan liputan penyampaian mesej anti dadah, program pencegahan dan mempertingkatkan kesedaran masyarakat tentang peranan dan tanggungjawab memantras dadah. Usaha itu dilaksanakan menerusi program Omnipresence dan Walking Message di sekitar Mukim Pogoh pada Isnin lalu. Terdahulu, program Kembara Jihad dan Roadshow telah diadakan sekitar Mukim Pogoh dan Sungai Segamat bersempena dengan sambutan peringatan Hari Anti Dadah dan pengenalan Johor Iltizam Hapus Ancaman Dadah Jihad. Pengisian program turut melibatkan beberapa aktiviti menarik, antaranya pertandingan MasterChef dan pertandingan memancing. Baik, kita teruskan dengan segmen Personality AADK. Pada minggu ini, segmen Personality merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Segmen Personality AADK pada kali ini mengisahkan tentang seorang pegawai berjawatan pembantu anti dadah grade S19 yang kini sedang berkhidmat di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik di Bentek Pahang. Mula berkhidmat di agensi ini sejak 1 September 2020, beliau telah pun menunjukkan kredibiliti, dedikasi serta kemahiran yang jitu dalam menyempurnakan tugasan dan tanggungjawab dalam organisasi. Meskipun baru sahaja berkhidmat selama hampir 3 tahun,
Pada 18 Mei yang lalu, beliau telah pun menerima anugerah perkhidmatan cemerlang di atas pencapaian kerjanya pada tahun 2022 yang berlangsung di Ibu Pejabat AADK. Abdul Basit bin Cik Razali, 27 tahun, yang berasal dari Pasir Putih, Kelantan, merupakan seorang graduan Diploma Penjaga Jentera A1 lulusan Institut Kemahiran Mara di Jasin, Melaka. Berbekalkan ilmu pengetahuan yang ada, pihak pengurusan PTJ tidak teragak-agak untuk memanfaatkan kelebihan yang dimiliki beliau dengan menugaskan beliau di unit latihan kemahiran vokasional dan juga selaku pegawai pembangunan dan penyelenggaraan di Puspen Benter. Saya Muhammad Asmadi bin Ahmad Daud, merupakan ketua unit LKV di Puspen Benter. Dan Cik Abdul Basit bin Cik Razali. Dia merupakan penyelia bengkel timpalan dan merupakan pegawai maintenance atau pembangunan di Puspen Benter. Baru-baru ni dia telah ditauliahkan sijil SKM tahap 2 dalam bidang timpalan yang diiktirafkan oleh SIAS yang disampaikan pada hari terbuka di Puspen Cabang. Beliau merupakan yang bertanggungjawab dalam setiap pembaikan dan pembangunan di Puspen Benter ni. Dalam kata lain, dia merupakan nadi. Kalau tak ada dia, pembangunan ataupun seliaan di bawah ni tertangguh dan sebagainya lah. Beliau dapat menjalankan tugas dengan baik dan mudah untuk berinteraksi dalam pelbagai tugas dan mudah untuk bagi arahan kepada klien di bawah seliaan lah. Beliau berpandangan jauh khususnya bagi menjalankan tugas yang diberikan. Segmen personaliti AADK menutup tirai berita AADK kali ini. Sebelum berpisah, ini adalah peringatan kepada kita semua. Setiap seorang penagih yang dirawat, ada 8 orang lagi yang berada dalam komuniti tanpa rawatan. Jika anda tahu, lapor kepada AADK untuk dapatkan rawatan dan pemulihan. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.